Assalamualaikum dan salam sejahtera pelajar-pelajar sekalian. Kali ini cikgu bawakan lagi tajuk bab 6 nisbah dan graf fungsi trigo dengan lanjutan tajuk berkaitan dengan nilai sudut 30 darjah, 45 darjah dan 60 darjah tanpa menggunakan kalkulator. Jadi yang ini, sudut-sudut ini dikenali sebagai sudut-sudut khas. Okey, cikgu peringatkan di sini, jika menonton video cikgu, pastikan tonton sehingga habis. Barulah pelajar-pelajar sekalian dapat ilmu yang cikgu bagi itu sepenuhnya dan faham apa yang cikgu nak sampaikan. Okey, cikgu teruskan ya, iaitu bagaimana kita nak mencari ketiga-tiga sudut ini tanpa menggunakan kalkulator. Untuk mencari sin, cos dan tangent bagi sudut-sudut khas ini, okey, kita menggunakan untuk yang pertama kita gunakan segitiga sama sisi. Okey, jadi di sini sebab kalau segitiga itu sisinya sama panjang, maka sudut di dalamnya sudutnya ialah 60 darjah. Sini pun 60 darjah dan yang atas ini pun 60 darjah. Tetapi sekarang cikgu bahagikan dia kepada dua bahagian. Cikgu buatkan macam ni, dua bahagian supaya sudut yang 60 darjah ini terbahagi kepada dua. Jadi bermaksud sebelah sini akan dapat 30 darjah dan yang sebelah sini pun 30 darjah. Okey, oleh kerana kita menggunakan segitiga sama sisi, okey, ataupun sama kaki panjang dia ni semua sama. Jadi di sini saya letakkan panjangnya dekat sini sebagai 2 unit. Ini pun 2 unit. Kenapa saya pilih 2? Supaya ini bila membahagi sudut ini kepada dua bahagian yang sama besar. Yang ini kita letak dia 1 unit panjang ini dan sebelah sini pun sama panjang 1 unit. Jadi 2, 2, 2. Jadi segitiga sama sisi semuanya. Jadi untuk mencari sudut khas ini, okey, saya keluarkan segitiga yang sebahagian daripada segitiga ini. Okey, saya letak dekat sini, sini 60 darjah, sini jadi bersudut tepat. Kemudian panjang ini 2, sini 1. Jadi menggunakan teorem Pythagoras, kita boleh kira yang tegak ini. Sisi yang ini, iaitu caranya ialah 2 kuasa 2, kemudian tolak dengan 1 kuasa 2. Kemudian punca kuasa. Jadi kita dapat dekat sini 4 tolak dengan 1. 4 tolak 1 ialah 3. Jadi sisi sini panjangnya ialah punca kuasa 3. Okey, seterusnya kalau sisinya dekat sini, kalau sudutnya 60 darjah tu di sini, maka sisi yang bertentangan dekat sini kita kata dia O. Okey, yang di sini ialah A. Kemudian yang condong dekat sini H, hipotenus. Okey, seterusnya untuk kita menjawab sin, cos dan tangent bagi sudut 60 darjah. Jadi kita kena ingat bahawa kalau sin ialah SOH. Okey, SOH. Cos ialah kah. Dan tangent ialah tua. Menggunakan itu kita boleh isi ruangan yang 60 darjah sini. 60 darjah untuk sin 60 darjah, sin ialah O per H. O-nya punca kuasa 3, H-nya 2. Jadi di sini kita letak punca kuasa 3 per 2. Untuk cari cos 60 darjah, cos ialah A per H, kah? A per H. A 1, H-nya 2. 1 per 2. Dan tangent ialah, tangent 60 darjah ialah toa, O per A. O-nya punca kuasa 3 dan A-nya 1. Punca kuasa 3 per 1 adalah bersamaan dengan punca kuasa 3. Jadi kita boleh cari nilai sudut ini bagi sin, cos dan tangentnya tanpa menggunakan kalkulator. Jadi kita ingat segitiga sama sisi ini sahaja. Okey, seterusnya cikgu nak pula mencari sin, cos dan tangent untuk 30 darjah. Okey, menggunakan segitiga yang sama tadi yang ini. Okey, 2, 1, sudut 30 darjah pula. Tadi kita ambil 60 darjah, kita ambil pula 30 darjah. Panjang sisi ini guna teorem sama saja, jawapannya punca kuasa 3. Okey, seterusnya kita nak tentukan yang mana O, A dan H. Okey, jika ini sudut, yang ini 90 darjah ya. Jika ini sudutnya, maka sisi yang bertentangan dekat sini ialah opposite.
Opposite dia kat sini. Opposite sini kita letak O. Okey, dah tentulah yang condong ini hypotenuse H. Dan yang satu lagi sisi ialah E, adjacent. Okey, seterusnya kita nak isi yang bahagian dalam untuk nilai untuk 30 darjah pula. Okey, bagi 30 darjah. Sin 30 darjah. Sin ialah so, O per H. O-nya 1, H-nya 2. Jadi 1 per 2. Cos. Cos 30. Cos ialah K, A per H. A per H. Punca kuasa 3 per 2. Dan tangent ialah tua, O per A. O per A. 1 per punca kuasa 3. Okey, jadi selesai untuk 30 darjah. Untuk sudut 45 darjah, saya bentukkan segitiga yang mana dua sisinya sama panjang. Segitiga bersudut tegak. Ya. Sama kaki. Ini sama dengan ni, sama panjang dia. Saya letaklah ini panjangnya 1, ini pun panjangnya 1. Okey, saya pilih nilai yang paling kecil lah. Okey, yang ni tadi saya pilih 2 sebab kita nak pecahkan ini jadi 1, 1. Okey, sekarang ini saya pilih 1, ini pun 1. Okey, kemudian kalau dia sama kaki macam ni, jadi sudut yang dibuat di bahagian dalam sini ialah 45 darjah. Sebelah sini 45, sebelah sini pun 45. Okey, maka kita nak cari sin, cos dan tangent untuk 45, tapi sebelum itu kena cari panjang untuk hipotenus ini. Jadi ini nak cari panjangnya kita guna teorem Pythagoras, iaitu 1 kuasa 2 tambah dengan 1 kuasa 2. Punca kuasakan, ya, sebab ni 1 ni 1. Okey, kemudian 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 ialah nilainya 1 tambah 1 ialah 2. Jadi panjang sisi sini ialah punca kuasa 2. Okey, kemudian kita nak tentukan bila kita nak cari fungsi trigo untuk 45 darjah, kita kena tahu daripada segitiga ini yang mana O, A dan H, supaya kita boleh gunakan ni sokah tua ini. Bila sini sudutnya 45, maka di sini ialah O, sisi satu lagi ialah A, okay, dan yang condong ialah hipotenus H. Okey, sekarang kita isi sin 45. Sin ialah so, O per H. O per H 1 per punca kuasa 2. Okey, kemudian cos 45. Cos ialah A per H kah. A per H 1 per punca kuasa 2 juga. Dan tangent ialah tua, O per A. O bahagi A, iaitu 1 bahagi 1. Nilainya ialah 1. Jadi sebenarnya kita tak perlu pun hafal nilai ni. Cuma kita ingat kalau 30 dengan 60 kita guna segitiga sama sisi. Letak 2, 2, 2. Tetapi ini kita agihkan dia kepada 1, 1 sebab kita nak membentuk sudut 60 dan juga sudut 30. Lepas tu kita tentukan apa dia O, A dan H. Untuk 45 kita guna segitiga sama kaki ini. Kemudian kita letak 1, 1 cari guna teorem. Ini dapat 2. Lepas tu kita guna sokah tua lagi sekali. Okey, sekarang kita nak pergi kepada contoh penggunaan nilai sudut khas ini untuk penyelesaian masalah. Hitungkan nilai yang berikut tanpa menggunakan kalkulator. Okey, yang pertama cos 210 darjah. Okey, kaedah menjawabnya ialah yang pertama kita kena tentukan 210 darjah ini berada di sukuan mana. Okey, saya buat macam ni. 210. Jadi dekat sini, sini kosong darjah. Ini 90, 180, 270 dan di sini 360. Jadi kalau sudut 210 bermaksud dari kosong ini, lawan arah jam pusing sampai sini 90. Pusing lagi sampai sini 180. Jadi 210 lebih daripada 180. Jadi dia dah masuk pada di sini ialah sukuan yang ketiga. Okey, apabila kita dah tentukan dia berada pada sukuan mana, iaitu sukuan yang ketiga, kita buat pula macam ni, iaitu aku suka tolong kawan.
Jadi bermaksud dekat sini, pada sukuan yang ketiga, yang positif ialah tangent. Okey, tangent yang positif. Jadi dekat sini cos. Jadi kalau cos, dia adalah negatif. Jadi kita letak macam ni. Negatif cos. Okey, kita cari sudut sepadan untuk 210 ini. Sudut sepadan ialah sudutnya yang terhadap paksi X. Dari garis yang kita buat ni tadi, terhadap paksi X. Okey, jadi kita kena dapatkan sudut ini, yang kecil ini. Jadi untuk dapat sudut yang kecil ini, dah tentulah sudut yang besar tolak dengan 180. Maka kita dapat sudut sini. Jadi bermaksud sini, 210 tolak dengan 180. Jadi kita dapati nilainya ialah bersamaan dengan negatif cos 210 tolak 180 ialah 30 darjah. Dan tanpa menggunakan kalkulator, nilai bagi negatif cos 30 darjah. Jadi kita tengok dekat sini 30 darjah. Okey, kalau cos 30 darjah ialah punca kuasa 3/2. Jadi di sini jawapannya ialah negatif. Sebab ada negatif sini, negatif. Cos 30 ialah punca kuasa 3/2. Jadi ini caranya mencari nilai tanpa menggunakan kalkulator. Iaitu kita kena cari dulu sudut sepadannya. Lepas tu tentukan dia positif ataupun negatif. Kemudian barulah kita tuliskan nilainya tanpa menekan kalkulator. Untuk contoh yang kedua, cikgu letak sin 135 darjah. 135 ialah dia dah berada pada sukuan yang kedua. Okey, jadi sukuan yang kedua, yang positif ialah sin. Aku suka tolong kawan. Jadi yang positif ialah sin. Jadi dekat sini, positif lah. Tak letak tanda positif pun tak apa. Okey, jadi kita kena dapatkan sudut sepadannya. Jadi kalau berada pada sukuan yang kedua, sudut sepadan mesti terhadap paksi X. Jadi yang setirus sini. Jadi untuk dapatkan sudut sini ialah 100 keseluruhan dulu, iaitu 180. Kita tolakkan dengan sudut ini, barulah kita dapat sudut yang kecil ni. Tolakkan dengan 135. Jadi kita akan dapat sudutnya sin 45 darjah. Jadi sin 45 darjah, nilainya ialah, kita tengok dekat sini, sin 45. Okey, jadi 1 per punca kuasa 2. Jadi 1 per punca kuasa 2. Okey, contoh yang ketiga, tangent 300 darjah. 300 darjah ialah sudutnya dari kosong ini pusing 90, 180, 270. Okey, sampai sini. Bermaksud dia dah berada pada sukuan yang keempat. Okey, aku suka tolong kawan. Jadi pada sukuan yang keempat ini cos yang positif. Jadi kalau tangent, negatif. Jadi letak di sini, negatif tangent. Kemudian kita kena cari sudut sepadannya. Sudut sepadannya ialah sudut tirus yang terhadap paksi X ini. Okey, macam mana cara kita dapatkan sudut ini? Ialah sudut keseluruhan ialah 360. Okey, kemudian kita tolak dengan 300. Jadi kita dapatlah bahawa negatif tangent 360 tolak 300 ialah 60 darjah. Tangent 60 darjah bersamaan dengan, sini ada tanda negatif, letak negatif. Tangent 60, tangent ialah punca kuasa 3. Okey, jadi cikgu dah pun tunjukkan bagaimana kita nak mencari nilai sudut untuk 30, 45 dan 60 tanpa menggunakan kalkulator. Jadi ini contoh soalannya. Jadi untuk contoh soalan tadi, pertama sekali kita kena tentukan bahawa sudut ini di sukuan mana. Kena pasti dia positif ataupun negatif. Okey, kalau dah tentukan dia positif negatif, kita tentukan pula sudut sepadannya. Dah tentukan sudut sepadan, barulah kita rujuk jadual ini tadi. Kalau jadual ni terlupa bahagian dalamnya, seperti tadi yang saya ingatkan, kita kena ingat untuk 30 dan 60 ialah segitiga sama sisi. Dan kalau untuk 45 darjah, ingat segitiga sama kaki yang ini. Dua sisinya sama. Okey, dengan sisinya satu-satu. Yang ini kalau yang sama sisi sini ialah 2, 2, 2. Okey. Okey, itu sahaja penerangan saya bagi untuk kali ini berkaitan dengan sudut khas 30, 45 dan 60 darjah. Sehingga jumpa lagi di video yang akan datang.
Jangan lupa untuk like, subscribe dan share dengan rakan-rakan. Bye.